Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita terkini. Kalau semalam Teresa kok mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang kepada Akmal Saleh kerana memutarbelitkan kenyataan beliau, kerana menyerang, membuat julukan jelek tanpa mau mendengar pencerahan ataupun penjelasan. Akmal Saleh telah menyerang Teresa Kok dengan panggilan, dengan tuduhan kononnya membuat kenyataan berbau 3R dan sebagainya. Jadi hari ini sahabat semua, akhirnya Teresa Kok telah bertindak. Dan kalau kita lihat kenyataan media yang saya petik daripada Malaysia Kini menyatakan Teresa tuntut ganti rugi sebanyak 25 juta daripada Akmal Saleh. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini sahabat semua. Ahli Parlimen DAP Teresa Kok mengeluarkan surat tuntutan LOD kepada Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh menuntut ganti rugi sebanyak 25 juta ringgit. Bukan 25,000 tetapi 25 juta ringgit. Dalam notis yang dihantar oleh peguamnya Sangkaran Nair and Partners, Kok mendakwa bahwa Akmal memutar belit kenyataannya mengenai isu pensijilan halal. Kata Teresa Kok, kami menunggu jawapan Anda tanpa berlenga-lenga. Jika anak guam kami tidak menerima sebarang maklum balas yang memuaskan daripada Anda dalam tempo 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan notis ini, arahan kami adalah untuk memulakan tindakan undang-undang tanpa merujuk kepada Anda lagi, kata notis itu. Semalam ahli parlimen seperti itu di soal siasat polis kerana berkata cadangan kerajaan mewajibkan pensijilan halal bagi restoran dan syarikat makanan yang tidak menghidangkan daging babi dan arak akan membebankan perniagaan dan boleh menjadikan Malaysia sebagai bahan ejekan. Sebagai jawapan, Akmal menyelar Kok sebagai nyonya tua yang tidak sepatutnya mencampuri urusan Islam dan berkata dia akan meminta kerajaan menyediakan logo tidak halal untuk ditampal di dahi pemimpin DAP itu. Jadi sekali lagi sahabat semua, dengan jolokan, dengan panggilan, dengan kenyataan biadab, sombong lagi angku, lepas tu tiba-tiba campur adukan kononnya ini adalah urusan Islam, sedangkan apa yang dinyatakan oleh Teresa Kok itu adalah bukan mempersoalkan ataupun bukan membantah. Beliau hanya mengutarakan kebimbangan peniaga-peniaga dan cuba untuk JAKIM ini untuk mempertimbangkan kenyataan mereka untuk pensijilan halal. Kok yang juga merupakan naib pengerusi DAP kemudian menjelaskan bahwa dia hanya melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ahli parlimen yang dipilih pengundi dengan menyuarakan masalah yang dihadapi oleh rakyat yang berbilang kaum. Kok juga berkata dia tidak mempunyai peluang untuk membawa perkara itu melalui saluran dalaman seperti yang dicadangkan Perdana Menteri Ibrahim kerana cadangan itu dibuat di forum terbuka melalui kenyataan Menteri Agama. Jadi mengulas lanjut, notis itu berkata, kata-kata Akmal telah menggambarkan Kok sebagai seorang perkauman yang tidak menghormati Islam dan tidak mempunyai pengetahuan mengenai pensijilan halal antara lain. Ia juga dikatakan menggambarkan Kok sebagai seorang yang tidak sensitif dan jahil dan menentang dasar kerajaan mengenai amalan dan agama Islam, serta individu yang merosakkan keamanan dan keharmonian negara dan musuh negara yang tidak setia kepada negara. Adalah mengecewakan, katanya anak guam kami, bahwa walaupun dengan penjelasan yang telah diberikan, Anda telah cuai, melulu, sengaja berniat jahat dan telah gagal untuk menurunkan dan atau menarik balik fitnah yang dipertikaikan dan atau kata-kata fitnah. Akibat daripada kegagalan, kecuaian dan niat jahat Anda untuk tidak menarik balik kenyataan berunsur fitnah, walaupun selepas anak guam kami mengeluarkan dan atau menerbitkan penjelasan tersebut, Anda telah menyebabkan anak guam kami menerima tekanan yang ketara dan atau memalukan daripada masyarakat dan telah menyebabkan anak guam kami dikenakan siasatan oleh polis, baca notis itu lagi. Oleh itu, tampaknya Kok tidak mempunyai pilihan selain memulakan tindakan undang-undang terhadap Akmal untuk mempertahankan reputasinya. Antara lain, Kok menuntut Akmal untuk segera dan tanpa ragu-ragu menarik balik kenyataannya, menerbitkan permohonan maaf tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik dalam cara dan medium yang diputuskan oleh Kok dan peguamnya.
dan membuat aku janji bertulis untuk tidak mengulangi sebarang dakwaan atau komen lanjut seumpamanya itu. Selepas di soal siasat semalam, Kok memberitahu pemerintah bahwa dia akan berunding dengan peguamnya mengenai kemungkinan memfailkan saman terhadap Akmal Saleh. Dalam jawaban, Akmal berkata dia akan berdepan dengan Kok di mahkamah. Itu antara jawapan. Jadi sebenarnya perkara ini amat mudah lah ya. Kalau seorang membuat kenyataan, lepas itu selidik sebelum membuat kenyataan yang berbau fitnah, hasutan, ya, yang boleh menyemai kebencian, ya, apatah lagi dikatakan melawan Islam dan sebagainya. Bagi saya, pandangan saya mengatakan tindakan dan kenyataan daripada Akmal itu adalah sesuatu yang tidak wajar, ya, karena memang betul ya, memang betul dia berhak untuk bersuara. Tapi dalam kita bersuara, dia ada limitasinya. Bukan hanya sembrono membuat kenyataan, ya, walaupun tidak bersetuju dengan Kok, saya juga tidak setuju, tapi sekurang-kurangnya kita kena mengamalkan adab yang tinggi. Ya, Datuk Seri Anwar juga turut ya menempelak kenyataan daripada Teresa Kok ini, tapi tidaklah ya sehingga mengatakan melawan Islam, tidaklah sehingga mengatakan mencabar Islam dan agama Islam dan sebagainya, ya. Cuma apa yang terbaik di sini adalah kenyataan itu haruslah ya beradab dan sebagainya. Bukan Akmal saja seorang sebenarnya yang mahu untuk Teresa Kok menarik balik kenyataan beliau, membalun karena kenyataan itu. Antaranya Ketua Pemuda Amanah turut juga ya membuat menempelak ya Teresa Kok ini, tapi tidaklah sehingga sebegitu biadab seperti mana yang dilakukan oleh Akmal Saleh ini, sehingga kan beliau merasakan beliaulah di atas perundangan, undang-undang dan sebagainya, ya, menjatuh hukum kepada seseorang sebelum habisnya siasatan, sebelum kalau habis siasatan, kalaupun ia didakwa, ya, kenapa dia harus membuat kenyataan yang boleh menjejaskan hubungan ya di antara kaum ya yang ada di dalam negara kita. Apatah lagi UMNO dan DAP ini adalah komponen dalam kerajaan perpaduan. Jadi adakah mungkin ini soalannya ya, ini persoalannya, adakah mungkin Akmal ini memang masih anti kepada DAP, memang tidak suka kepada DAP dan sebagainya, ya, karena dari hari ke hari daripada kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Akmal ini menunjukkan beliau ya seperti pembangkang, seperti ahli PAS, seperti penyokong kepada Perikatan Nasional, Perikanan Nasional, yang sentiasa dengan kenyataan-kenyataannya yang sembrono, ya, tidak berfikir sebelum membuat kenyataan. Jadi saya percaya sebagai seorang yang berpendidikan, ya, doktor pula tuh, ya, sekarang ini ada gelaran datuk, ingatkan, ya, bolehlah menjaga adab dan sebagainya. Tetapi apa yang saya lihat pada pandangan saya, malah semakin teruk, semakin sombong dan angkuh. Rakyat Sabah tidak suka dengan individu ataupun perangai setengah pemimpin seperti ini. Jadi kalau Anda lihat pemimpin-pemimpin yang ada di Sabah ini, tidak ada sesiapa yang berani membuat kenyataan seperti ini. Ya, kerana apa? Ya, apabila dia membuat kenyataan seperti itu, pastinya rakyat Sabah akan menolak beliau. Tidak kira beliau itu daripada parti kerajaan kah, pembangkang kah, pastinya akan ditolak ya di dalam pilihan raya dan sebagainya. Mungkin dia berfikir dia berada di Semenanjung tapi tidak di Sabah, ya. Tapi itu akan membawa kesan kepada calon-calon ya daripada UMNO Barisan Nasional. Sekiranya ada pemimpin seperti ini, kita akan tolak. Seperti mana yang berlaku kepada Parti PAS dan Bersatu Perikatan Nasional, ya, kita akan tolak habis-habisan, ya, kerana mereka memainkan sentimen 3R, bangsa dan agama. Jika individu seperti Akmal Saleh ini juga memainkan isu seperti ini, pastinya siapapun UMNO bergabung dengan kerajaan ketika pilihan raya negeri di Sabah pasti akan ditolak. Itu pandangan saya. Tapi rata-rata rakyat Sabah memang tidak sukakan perangai seperti ini. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.